Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So macam biasalah, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin. So audio jelas tak? Saya nak minta bantuan anda semua untuk maklumkan kepada saya ya. Audio jelas tak? Ya. Tolong message dan beritahu saya. So malam ini, okey, terima kasih ya. Audio jelas. So sebenarnya dah lama saya tak buat live yang panjang ya. Ada satu ketika dulu saya buat live dan saya berinteraksi dengan penonton. Benda tu saya dalam bertahun-tahun tak buat ya. So hari ini saya ada satu pendedahan yang saya ingin kongsi bersama anda. So anda pun boleh baca tajuk dan anda pun boleh dapat gambaran apa yang saya nak sampaikan. Dan percayalah, jika anda datang ke saya akan memberi maklumat realistik ya, realistik. I give you the realistic picture. Saya bukan tokok tambah, saya bukan beri harapan palsu, dan saya tidak suka mengaibkan orang ya. Walaupun saya ada maklumat pemimpin rasuah ke atau salah laku ke apa ke whatever ke, saya, orang bawa pendedahan kepada saya pun kadang-kadang hitam putih ada pun, saya tidak, saya akan beritahu mereka, awak bagilah kat orang tu, kat sana kat sini ya. Saya tidak akan layan. So setakat yang saya maklum, dulu saya dah kongsi bersama anda kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim dari sudut ya, sokongan MP dia nampaknya tidak ada majoriti. Tetapi setakat ini belum ada apa-apa pengumuman ya. Malah sebelum yang di-Pertuan Agong yang lepas, Al Sultan Abdullah berundur, tidak ada pengumuman, dan pemahaman saya ialah berlaku sabotaj dalaman bersatu. Tetapi setakat yang saya maklum, situasinya sama, Anwar tidak ada majoriti. Tetapi itu dari sudut SD ataupun pemahaman saya berkenaan dengan pendirian MP-MP yang belum diumumkan. Adakah ini akan diterjemahkan kepada satu langkah konkret? Maknanya MP-MP buat sidang media contohnya. Okey, untuk umum mereka tarik sokongan. Setakat ini belum ada. Sebab MP-MP dia main dia ambil, dia ada apa, sikap, saya nak lihat dulu dia ni buat baru saya buat. Saya nak lihat dia tu buat baru saya buat. So setakat ini ada tak? Tak ada. Kita dengar memang ada hampir 20 MP Barisan Nasional tidak sokong Zahid mahupun Anwar. Itu memang wujud dan UMNO sedang hadapi krisis besar. Tetapi ada tak dengar MP-MP Barisan Nasional buat press conference tanpa hirau? Because ada sekumpulan MP dari GPS dan sebagainya, dari Sarawak dan Sabah semua, yang juga mempunyai pendirian berbeza dengan kerajaan. Tapi ada tak dengar UMNO atau MP-MP BN kata, kami tak kisah MP-MP Sabah tu nak buat pengumuman ke tidak, kami tak kisah MP-MP Sarawak nak buat pengumuman ke tidak, kami nak umumkan pendirian kami. Ada tak? Tak ada. Sebab semua nak ambil langkah berjaga-jaga. Maknanya dia ada kepentingan melangkaui kepentingan agama, bangsa dan negara, iaitu kepentingan peribadi, kepentingan kedudukan. Biar teruk macam mana pun situasi negara, biar kezaliman macam mana ke, luar tabi'i dia macam mana ke, orang duk cerita lah luar tabi'i lah, kezaliman lah, macam mana pun, tapi pendirian dia bukan hanya untuk agama, bangsa dan negara, tetapi dia mengambil langkah berjaga-jaga. Maknanya it is all about, kalau saya ambil langkah, adakah saya akan
duduk dalam kerajaan selepas itu. Kalau tidak, tak payah ambil langkah. Walaupun keadaan teruk. So, tidak ada. Okey. Sebab itu, ya, sebelum saya masuk babak undi tidak percaya yang anda semua tunggu-tunggu, sebab itu setahun lebih ni saya sebenarnya dah lama ingin berhenti menjadi pengkritik maupun menegur kerajaan. Sebab apa? Sebab saya tak mahu lakukan kerja MP. Okey, anda semua yang pejuang agama, bangsa dan negara, anda mahukan perubahan sebab anda menyatakan kerajaan ini dia dah menyimpang, ya, dari landasan. Orang Melayu Islam diaibkan, sebagai contoh, ada orang katakan, ya, tidak adil, zalim, ya, dan kita pun tahu DAP banyak pemimpin dia buat kenyataan yang resis, bersifat anti-Muslim, bersempadankan Islamofobia, tiada tindakan, berat sebelah kerajaan ni. Semua kita tahu dia tidak dapat mengurus ekonomi mata wang dengan baik, malah prestasi terburuk dalam sejarah. Semua kita tahu. Tetapi ada tak dengar MP barisan bersuara yang kononnya tidak sokong Anwar? Ada tak bersuara? Okeylah, mereka ada orang kata mereka ni terikat sebab dah masuk perjanjian dengan Zahid sebelum PRU 15. Ada orang kata mereka terikat sebab ini, terikat sebab itu. Benda ni semua saya dah jelaskan, malah saya dah panggil peguam, pakar semua sudah jelaskan bahawa mereka tidak terikat. Malah MP ni tahu mereka tidak terikat dengan apa-apa perjanjian. Perjanjian itu tidak ada makna. Jika mereka ingin tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, mereka boleh lakukan dan tidak ada apa-apa akan berlaku kepada mereka dan mereka tidak perlu kosongkan kerusi dengan rakyat. Tapi tak apa, untuk tujuan perbincangan, orang yang kata MP ni takut nak buat sidang media, nak umum tarik sokongan sebab mereka terikat. Okeylah, untuk tujuan perbincangan kita terima hujah itu. Tetapi adakah mereka melakukan atau melaksanakan peranan sebagai MP untuk menegur kerajaan, mengkritik kerajaan? Tidak, mereka senyap. Apabila isu Mahkamah Persekutuan membuat keputusan berhubung dengan enactment syariah, adakah mereka tampil memberi penjelasan, menenteramkan Melayu Islam, memberi penjelasan sebenar, iaitu ada isu perundangan dengan isu motif Elin yang perlu, Nur Elin yang perlu diasingkan, apa yang telah berlaku, mengapa ianya berlaku, apa yang hendak dilakukan? Ada tak mereka tampil? Tidak. Isu Zahid tidak dihadapkan ke mahkamah, kerajaan telah menipu pengundi, kononnya jika menang Zahid akan disiasat bagi kes LCS. Mereka lah Pakatan Harapan lah yang mendedahkan, ya, hitam putih penglibatan Zahid. Ada tak MP ni bersuara? Tidak. Bila isu agama bangsa, mereka diam. Bila bab isu ekonomi, mereka diam. Mereka diam, mereka membisu, mereka bagaikan tunggul kayu, mereka bagaikan batu di dalam Barisan Nasional dan bagaikan tiang lampu yang tidak menyala di dalam parlimen. Siapa yang bersuara? Kita. Hari demi hari kita bersuara. Kita lihat Anwar selalu bercerita nak perang rasuah. Kita tahu satu Malaysia tidak percaya dan benda ni kita dah lihat di media sosial. Anwar berkempen 9 bulan untuk PRN 6 negeri. Tetapi bila sampai PRN 6 negeri, dalam 6 negeri itu ada referendum menolak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ya, prestasi buruk. Orang tak percaya dah cakap Anwar. Semua orang tahu kalau cerita nak lawan rasuah, lihat saja di tepi Anwar duduk siapa yang ada sana? Zaid Hamidi. Yang dilepas tanpa dibebas selepas dipanggil membela diri oleh mahkamah atas alasan-alasan dangkal. Dan yang paling mengejutkan, Anwar jadi juru cakap Peguam Negara terdahulu dan berdasarkan percakapan Anwar, kerajaan berat sebelah seolah-olah menyokong keputusan melepaskan Zahid. Macam ada kepentingan. Itu dah salah. So, orang tak percaya. Tapi Anwar tetap berretorika,
berretorika. Sampai hari ini dia memberi gambaran bahawa orang-orang tertentu ni telah curi duit. Dia tak sebut nama, tapi kita tahu dia setengah memberi gambaran pemimpin-pemimpin terdahulu yang tertentu. Bila kita minta bukti, tak ada bukti. Bila dia tuduh Tun Mahathir, dia tak boleh tampilkan bukti. Bila Tun saman dia tak boleh tampilkan bukti. Kemudian siasatan dimulakan untuk benda ni, benda tu. Siasatan, siapa-siapa boleh mulakan siasatan. Siapa-siapa boleh minta anda declare asset. Tetapi persepsi ditimbulkan menerusi kenyataan Azam Baki, Anwar, seolah-olah orang-orang ni dah bersalah. Okay? Semua ni dia lakukan. Kita tahu rakyat tak percaya. Saya tak percaya. Kita yang berjuang setiap hari untuk membetulkan persepsi. Ada tak nampak MP-MP ni bercakap? Tidak. So, mengapa saya perlu lakukan kerja MP? Mengapa? Sebab saya sayangkan agama, bangsa dan negara? Ya, saya sayangkan agama, bangsa dan negara. Tetapi saya boleh berjuang untuk agama, bangsa dan negara tanpa perlu sentuh apa yang sebenarnya harus disentuh oleh MP. Maknanya saya boleh fokus isu lain. Babak kritik kerajaan saya boleh berhenti terus, sebab saya tak nak lakukan kerja MP. Saya tetap boleh berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Halakan Melayu Islam ke hala yang betul tanpa perlu kritik kerajaan lagi. Babak beras madani, mana perginya beras tempatan, babak ringgit, babak ekonomi, berhenti terus. Tak payah. I've said enough. Saya dah cerita setakat yang mampu cerita. Saya rasa satu Malaysia dah faham kerajaan ini gagal. Nak cerita berulang kali pun tak guna. Orang dah faham. Tak buat apa nak cerita lebih. Biar MP buat kerja dia. Buat apa saya nak buat kerja MP? Kalau MP dah bacul, MP dah gagal, buat apa saya nak buat kerja MP? Tahu tak apa yang saya lihat? Saya lihat kerajaan ini memang gagal segagal-gagalnya. Pentadbiran paling teruk dalam sejarah Malaysia. Semua janji dicapati, dia kencing pengikut dia. Tetapi MP barisan dari kacamata perjuangan agama, bangsa dan negara berlipat kali ganda lebih gagal daripada kerajaan mahupun Anwar Ibrahim. Memalukan. Saya tidak mahu satu kerajaan baru tertubuh dengan bantuan MP ini, sebab saya dah lihat mereka bukan pejuang sejati. So, saya nak Anwar teruskan. Saya nak Melayu Islam mantapkan perjuangan dan lihat di mana kelemahan perjuangan ini. Dan salah satu kelemahan perjuangan ini ialah keterdesakan untuk diadakan perubahan, sehingga memuja-muja dan mengharapkan pemimpin-pemimpin yang palsu, iaitu mereka yang berpura-pura berjuang demi agama, bangsa dan negara, tetapi sebenarnya secara tidak langsung menunggang anda untuk melakukan kerja mereka. Dan bila anda tersepit, ada tak mereka datang untuk hulur tangan dan kata, don't worry, kita akan bantu anda? Tidak ada. Jangan jadi keldai tunggangan anjing kepada MP yang tidak bertanggungjawab. Let the MPs do their work. Biar MP tu bersuara. Mereka duduk di kerusi empuk dan perhati. Wah, kita macam ni, mereka tak buat apa-apa, mereka masih memuja-muja, mengharap, ya? Jadi mereka tidak akan bersuara, ya? Hari ini bila Anwar sekali lagi meratip, tanpa sebut nama, ada pemimpin-pemimpin curi atau apa, lesap 20 juta bilion ke apa, kita dah merapu. Cerita merapu ni kita dah biasa dengar. Kita yang hari-hari tampil dan memperbetulkan persepsi, ya, ada tak dengar MP ni buat apa? Tak ada. Mereka yakin tanpa berbuat apa-apa, pejuang-pejuang ni akan terus bertungkus lumus bagi pihak kita, dan esok bila sampai masa, kita akan tampil dan mereka akan teruja bahawa kita tampil. Mereka akan sokong kita untuk ambil alih tampuk kepimpinan. Maknanya mereka telah melembukan anda semua. Enough. Tak perlu. Selagi anda sanggup jadi lembu-lembu,
MP-MP ini akan membisu kerana mereka tahu anda akan memuja mereka. Cukup. Setakat yang saya maklum, kini Dewan Rakyat akan bersidang 26 hari bulan Februari. Jadi, ikut prosedur, kalau nak usulkan usul undi tidak percaya, ia perlu diusulkan 14 hari sebelum sidang. Jadi, 14 hari sebelum sidang ialah 16 hari bulan. 26 kan? 26, so 12 hari bulan. Okey. 12 hari bulan Februari. Okey. Maknanya pada 12 hari bulan Februari sepatutnya usul undi tidak percaya sudah disampaikan kepada Speaker Dewan Rakyat untuk dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam aturan mesyuarat. Dan setakat yang saya difahamkan, Anwar maupun Speaker Dewan Rakyat, dan dengar baik-baik ya, jika usul itu dibentangkan, mereka sebenarnya sudah bersetuju untuk membenarkannya. Mereka sudah bersetuju untuk membenarkannya. Adakah ini dijelaskan kepada anda oleh pembangkang maupun MP-MP Barisan Nasional maupun MP-MP GPS? Tidak. Hari ini saya beritahu anda, Anwar dan Speaker Dewan Rakyat telah bersetuju untuk membenarkan usul tidak percaya. Tetapi setakat 12 hari bulan Februari, iaitu tempoh 14 hari yang diperlukan sebelum sidang Dewan Rakyat untuk usul dibentangkan, ianya tidak dibentangkan. Setakat yang saya maklum, hari ini Jumaat 16 hari bulan, atau hari ini apa? 16 kot. Anyway, belum diusulkan. Jadi tinggal satu lagi cara, iaitu 24 jam sebelum Dewan bersidang, iaitu pada 26 hari bulan Februari. 24 jam sebelum itu, pembangkang boleh mengusulkan, ataupun Barisan Nasional boleh mengusulkan usul tergempar. Dan saya difahamkan, jika usul tergempar dibuat untuk undi tidak percaya, Anwar dengan Speaker Dewan Rakyat akan benarkan. Kerana apa? Mereka tahu bahawa ramai MP tidak sokong kerajaan, tetapi mereka tahu usul itu tidak akan berlaku. Kerana apa? Kerana walaupun majoriti MP tidak sokong Anwar, tetapi di dalam bersatu ada isu siapa nak jadi Perdana Menteri, dan ada 2-3 pemimpin buat kacau. Kemudian ini sudah menular. Sekarang ada perselisihan, berpuak-puak siapa harus jadi Perdana Menteri. So, usul tidak percaya tidak akan berlaku. Dan jika ia tidak boleh berlaku sekarang, kalau pada 12 hari bulan mereka tidak boleh usulkan di Dewan Rakyat, kononnya dah ada SD, dan memang ada SD pun, majoriti yang tidak sokong Anwar, memang dah ada SD tu. Setakat yang saya maklum, masih majoriti tidak sokong Anwar. Dah sampai tahap ada SD, tetapi pada 12 hari bulan mereka masih belum usulkan usul undi tidak percaya. Jadi percayalah saya, benda ni tidak akan berlaku. Oleh itu, mulai hari ini, melainkan isu-isu menjelaskan kepada anda sesuatu berdasarkan soalan yang ditanyakan kepada saya, melainkan menjelaskan kepada anda asas perkara atau isu yang berbangkit dari sudut Perlembagaan Persekutuan, melainkan memberi pencerahan kepada anda berdasarkan pemahaman saya situasi politik terkini. Jangan harap saya kritik kerajaan pimpinan Anwar. Jangan harap saya perjuangkan isu ekonomi, isu ringgit, atau minta Anwar berundur. Saya tak mahu Anwar berundur. Sebab MP-MP ni berlipat kali ganda lebih gagal. Dan saya percaya jika kerajaan baru tertubuh dengan MP-MP ini, kerajaan itu akan runtuh mungkin lebih cepat daripada runtuhnya kerajaan pimpinan Anwar ni. Jadi bersedialah kekal sebagai pembangkang, mantapkan perjuangan, lihat kepada kelemahan sendiri, cara kita memuja mereka yang merupakan pemimpin palsu.
di kalangan kita yang hanya menjaja perjuangan agama, bangsa dan negara, tetapi sebenarnya sedang menjaga kepentingan diri sendiri. Mereka bukanlah yang patut kita harapkan. Dan jika kita harapkan, maknanya ada kekurangan di belah kita. So ini sebenarnya adalah satu peluang untuk kita memantapkan perjuangan. Dan saya bukan cerita pemimpin di tahap MP, malah pemimpin-pemimpin yang mereka yang membantu pemimpin, mereka yang di sekitar pemimpin-pemimpin seperti Tun Mahathir dan sebagainya. Kita perlu menilai semula. Ada buat inisiatif ini, dia gagal. Mengapa gagal? Bila anda memperjuangkan sesuatu, adakah ada sokongan dari mereka? Kalau tidak, mengapa? Jangan kata, oh ini demi agama, kita lakukan dengan ikhlas. Ya, memang anda perlu lakukan dengan ikhlas. But at the same time, mengapa tidak ada bantuan dari sudut contohnya support, moral support dan sebagainya? Ada tak? Tak ada. Jadi jangan perbodohkan pengikut dan perbodohkan diri sendiri dengan persepsi palsu. Oh, ini memang tanggungjawab saya, jadi saya tak perlu fikir benda tu. Anda perlu fikir benda tu. Sebab tanpa penyatuan di semua peringkat, benda ni tidak akan pergi ke mana. Ni memang perangai saya lah. Saya beri anda pil pahit. Pil pahit ni sekali-sekala saya beri, anda telan, anda hadam dan kemudian anda fikir. Anda perlu realistik. Saya masih membaca, undi tak percaya akan berlaku. Hari ini saya beritahu, saya yakin 99%. Saya tak mungkin yakin 100% lah. 99% ianya tidak akan berlaku. Okey. So malam ni bila anda baring nak tidur, anda fikir masak-masak, ya. Benda yang MP patut lakukan, adakah anda perlu terus lakukan atau anda perlu membuat sesuatu sebegitu rupa supaya MP-MP ni terpaksa membuka mulut? Jika tidak, anda perlu fikir ubah hala tuju perjuangan daripada memperjuangkan isu yang rakyat dah tahu. Rakyat dah tahu kerajaan gagal, kepada perjuangan memantapkan platform Melayu Islam yang sedia ada. Lihat di mana kekurangannya, di mana kita tersasar dari landasan. Apakah kekurangan, mengapakah ditimpa kegagalan. Sudah tiba masa untuk kita perbetulkan diri, bukannya mengejar kuasa. Ya, walaupun kita lakukan demi agama, bangsa dan negara, tapi kalau kita tak fokus kepada memantapkan perjuangan tetapi hanya untuk robohkan kerajaan, orang boleh kata kita pun kejar kuasa, dan mungkin secara tidak langsung kita pun kejar kuasa dan kedudukan, atau kita kejar ikon-ikon kita untuk memegang tampuk kepimpinan negara. Saya rasa itu perlu diletakkan di tepi, sebab saya dah detect banyak kelemahan di pihak kita. So kelemahan ini perlu diatasi, kalau tidak kita takkan pergi ke mana. Percayalah cakap saya, kita tak akan pergi ke mana. MP ni ramai pemimpin palsu. Okey, biar dia orang bercakap. Ada perkara-perkara tertentu anda perlu berehat, fokus kepada kelemahan dalaman dan cara memantapkan perjuangan. Di pihak saya buat masa ni, anda tidak akan dengar lagi kritikan terhadap Anwar mahupun kerajaan. Bagi saya, setakat sekarang Anwar sudah mencapai matlamat, iaitu membaculkan MP pembangkang. Dan saya hanya ada satu mesej buat Anwar: tahniah, congratulations. Anda pasti tidak akan terima kritikan dari pihak saya, melainkan pencerahan kepada orang berkenaan isu-isu semasa. Go ahead, takbir negara sehingga PRU 16. Okey? Dan anda boleh tanya saya soalan berhubung dengan pencerahan saya malam ini, tetapi dalam tempoh 26 jam ni, fikir-fikirkanlah apa yang saya kata. Jangan cepat melatah, jangan cepat membuat kesimpulan. Fikirkan masa-masa, ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.